kebajikan dan sokongan yang berterusan kepada para pesawah, nelayan dan pekebun kecil. Bagi tahun hadapan, kerajaan akan menyediakan pertama, pelbagai subsidi dan insentif merangkumi subsidi harga padi, baja padi, benih padi sah, baja padi huma dan insentif pengeluaran padi serta insentif tangkapan hasil nelayan dengan peruntukan RM1.8 bilion, iaitu meningkat RM100 juta berbanding tahun ini. Kedua, bantuan kepada pesawah padi diperkenalkan semula untuk tahun 2023 dengan memberi bantuan sebanyak RM200 sebulan untuk tempoh 3 bulan atau semusim kepada 240,000 pesawah dengan peruntukan RM228 juta. Ketiga, bantuan musim tengkujuh kepada pekebun kerja getah sebanyak RM200 sebulan untuk tempoh 4 bulan kepada 320,000 pekerja kecil dengan peruntukan RM256 juta. Ini bermakna pekebun kecil akan mendapat BMT sebanyak RM800 berbanding RM600 sebelum ini. Keempat, bagi meningkatkan pendapatan pekebun kecil getah, insentif pengeluaran latex diperkenalkan bersama dengan program target untuk menambah baik rantaian bekalan bahan mentah getah melalui koperasi. Dan kelima, skim perlindungan pertanian akan diperkenalkan untuk melindungi pengusaha pertanian daripada sebarang risiko luar kawalan seperti cuaca, penyakit dan makhluk perosak bermula dengan pesawah padi. Tan Sri Yang di-Pertua, bajet 2023 juga responsif dalam menyokong aktiviti perniagaan khususnya melibatkan PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Kerajaan akan giat membantu syarikat PMKS melalui pemberian insentif dan kemudahan pembiayaan yang pelbagai. Berdasarkan sasaran RMK 12, PMKS dijangka menyumbang 45% kepada KDNK dan 25% kepada jumlah ekspor negara menjelang tahun 2025. Sebagai komitmen kerajaan untuk menyokong dan memperkasa PMKS, sukacita diumumkan mulai tahun taksiran 2023, kadar cukai PMKS ke atas pendapatan bercukai bagi 100,000 pertama dikurangkan daripada 17% kepada 15%. Pengurangan ini dijangka memberi penjibatan sehingga RM2,000 kepada 150,000 pembayar cukai PMKS. Selain itu, sebagai usaha membantu khususnya penjaja kecil berniaga, sukacita diumumkan kerajaan akan memberikan grant one-off sebanyak RM1,000 kepada semua syarikat PMKS berdaftar dan juga pemandu teksi berdaftar. Dijangkakan sebanyak 1 juta perniagaan akan menerima manfaat daripada pemberian ini dengan peruntukan keseluruhan RM1 bilion. Dengan iltizam merancangkan lagi aktiviti perniagaan, semarak niaga 2023 ditambah baik dengan nilai keseluruhan berjumlah RM45 bilion berbanding RM40 bilion yang diumumkan bagi tahun 2022. Nilai ini merangkumi pinjaman langsung, pembiayaan alternatif dan jaminan pembiayaan. Bagi tahun hadapan, sejumlah RM1.7 bilion daripadanya tersedia sebagai dana pinjaman mikro dan kemudahan perniagaan untuk manfaat peniaga kecil. Antaranya termasuklah pertama, pinjaman mikro BSN dengan ketersediaan dana RM950 juta. Ini termasuk RM350 juta untuk skim penjaja kecil keluarga Malaysia dengan RM150 juta dikhususkan untuk peniaga Bumiputera. Kedua, skim pinjaman kepada pengusaha kecil di bawah tekun khusus untuk Bumiputera, wanita, belia dan sektor tidak formal dengan peruntukan RM300 juta. Ketiga, kemudahan pinjaman perniagaan khusus kepada kaum Cina dengan ketersediaan dana RM200 juta dengan kadar faedah serendah 4%. Keempat, kemudahan pinjaman mikro di bawah skim pembiayaan usahawan masyarakat India ataupun SPUMI disediakan dana RM25 juta. Selain itu, RM100 juta juga disediakan di bawah mitra, antaranya bagi pembangunan usahawan kaum India. Dan kelima, program kewangan sosial air tekat disediakan RM10 juta dan turut dipadankan bersama dana institusi kewangan melalui sumbangan zakat dan wakaf tunai. Sumbangan koperasi dalam sejarah 100 tahun di Malaysia telah membantu ahlinya menyumbang kepada pembangunan negara. Tahun hadapan RM100 juta diperuntukkan untuk tabung modal pusingan Suruhanjaya Koperasi Malaysia bagi menyediakan pembiayaan untuk membantu koperasi mengembangkan industri agro makanan. Usaha ini turut disokong program pemerkasaan rantaian bekalan koperasi ke arah bekalan barangan makanan dan keperluan pengguna yang konsisten dan pada harga yang lebih murah. Tan Sri Yang di-Pertua, selain pembiayaan mikro, kerajaan juga menyediakan pinjaman yang menyokong syarikat kecil dan sederhana. Melalui Bank Negara Malaysia, RM10 bilion dana pinjaman disediakan, antaranya untuk menggalakkan aktiviti otomasi dan pendigitalan PKS serta menyokong agenda sekuriti makanan dan pemulihan sektor pelancongan. Kepada usahawan Bumiputera, kerajaan melalui teraju dengan dana RM135 juta akan menyediakan kemudahan pembiayaan sokongan, antaranya di bawah dana kemakmuran Bumiputera.
Sejumlah RM200 juta juga disediakan di bawah Perbadanan Usahawan Nasional Berhad ataupun PUNB bagi menyediakan pembiayaan dan program pembangunan usahawan yang terlibat dalam sektor perucitan dan pengedaran perdagangan. Akhir sekali, sebagai pelengkap kepada inisiatif pembiayaan, kerajaan bercadang untuk melanjutkan pengecualian duty stamp sebanyak 100% ke atas pinjaman penstrukturan dan penjadualan semula pinjaman atau pembiayaan sehingga tahun 2024. Dua kali. Tan Sri Yang di-Pertua, kerajaan turut menumpukan kepada pembiayaan bagi projek-projek strategik melalui Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Pelbagai dana pembiayaan akan disediakan dengan tawaran subsidi faedah 1.5% setahun. Antaranya, pertama, dana pembiayaan pembangunan mampan bernilai RM1.5 bilion untuk menyokong usaha merealisasi 17 matlamat pembangunan mampan. Kedua, dana pembiayaan infrastruktur pelancongan berjumlah RM1 bilion bagi memperkukuh momentum pemulihan sektor pelancongan termasuk pembiayaan untuk pemulihan hotel, pembaharuan bandar serta pemeliharaan warisan. Dan ketiga, dana pembiayaan maritim dan logistik sebanyak RM1 bilion yang diperluas kepada industri sokongan bagi sektor minyak dan gas serta sektor pembinaan dan perbaikan kapal. Kerajaan juga akan meneruskan skim pemulihan dan sokongan melalui equity ataupun reset dan skim modal kerja di bawah Bank Pembangunan dengan dana keseluruhan berjumlah RM1 bilion bagi memberi sokongan berbentuk suntikan equity dan modal kerja pusingan kepada syarikat berpotensi tinggi yang masih terjejas ekoran krisis COVID-19. Sejak tahun 2009, kerajaan melalui SJPP ataupun Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan telah memudahkan PKS mendapatkan pinjaman bank dengan menjamin hampir 50,000 syarikat bernilai keseluruhan jaminan RM48 bilion. Untuk tahun 2023, SJPP akan menyediakan jaminan pembiayaan sehingga RM9 bilion bagi PKS khususnya untuk sektor strategik iaitu agromakanan, teknologi mampan, pelancongan serta vendor minyak dan gas. Inisiatif jaminan ini pastinya akan terus membantu syarikat-syarikat PKS mendapatkan pembiayaan baru yang sebelum ini sukar diperolehi. Inovasi kewangan bentuk baru seperti kaedah pendanaan awam equity atau equity crowdfunding akan terus disokong. Instrumen ini berjaya menyediakan pembiayaan modal kepada syarikat pemula seperti Green Lagoon Technology, pengendali loji biogas melalui ekonomi kitaran bagi menjana tenaga hijau daripada sisa kelapa sawit. Begitu juga perusahaan sosial seperti Athena Holdings yang menerajui usaha inovatif menjadikan produk mesra alam untuk wanita. Bagi menyokong syarikat pemula dalam agenda kelestarian dan perusahaan sosial, kerajaan akan menyediakan dana Malaysia Co-Investment Fund ataupun MySafe sebanyak RM30 juta sebagai tambahan kepada dana ECF. Selain itu, kerajaan juga bercadang memperluas skop galakan cukai sedia ada bagi pelabur individu dalam syarikat pemula melalui equity crowdfunding meliputi pelaburan yang dibuat melalui syarikat nomini perkongsian liability terhad. Tan Sri Yang di-Pertua, alhamdulillah, sejak pintu sempadan dibuka, sektor pelancongan sudah mulai pulih. Setakat Julai, Malaysia menerima ketibaan 3.2 juta pelancong dengan pendapatan RM9.4 bilion. Pun begitu, ini masih belum menggambarkan pencapaian sebelum COVID-19, antaranya ekoran dasar Cina yang masih tidak menggalakkan rakyatnya keluar negara. Tahun 2023, kerajaan menyasarkan ketibaan pelancong asing lebih daripada 15 juta pelancong dengan nilai pendapatan RM47.6 bilion. Bagi memperkukuh pemulihan sektor pelancongan, RM200 juta disediakan untuk galakan promosi dan pemasaran. Antaranya, kerajaan akan menumpukan kepada pelancong bernilai tinggi daripada segmen pasaran khusus atau niche market seperti eco pelancongan, sukan golf dan scuba serta konvensyen antarabangsa. Sebanyak RM90 juta disediakan dalam bentuk grant sepadan untuk program seperti grant padanan galakan melancong ataupun gamelan yang melibatkan kempen promosi dan pemasaran bersama industri. Grant sepadan juga disediakan untuk insentif penganjuran program pelancongan termasuk acara sukan antarabangsa. Selain itu, ia turut disediakan bagi menggalakkan perkhidmatan penerbangan charter, terutamanya dari Timur Tengah dan Asia Timur. Kerajaan bersama Malaysia Airport Holding Berhad dan syarikat penerbangan antarabangsa akan mengusahakan laluan penerbangan terus baharu destinasi antarabangsa seperti dari Asia Barat dan Timur Tengah ke Malaysia, termasuk ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dan Pulau Pinang. Segmen eco pelancongan telah menjadi antara tarikan pelancong asing ke Malaysia. Ini termasuklah The Habitat Bukit Bendera yang berjaya menjadi destinasi tumpuan pelancong. Tahun hadapan sebanyak RM10 juta disediakan bagi melalui usaha sama dengan jaringan pengusaha eco pelancongan. Bagi pertama, menaik taraf tarikan eco pelancongan di Gua Kelam Perlis.
Kedua, merintis usaha pengurusan sisa pepejal mampan di Pulau Perhentian Terengganu. Dan ketiga, mempergiat aktiviti-aktiviti di Taman Pertanian Jubli Perak Sultan Ahmad Shah di Kuantan, Pahang. Bagi menggalakkan keluarga Malaysia melancong di destinasi pilihan dalam negara, kerajaan akan memperuntukkan 25 juta ringgit bagi menyediakan insentif kepada rakyat dalam bentuk diskaun, voucher dan rebate bagi penginapan, pakej pelancongan, kraf tangan dan karya seni sehingga RM100. Hotel di Malaysia wajar memainkan peranan untuk memaparkan kraf tangan hasil pengusaha tempatan kepada pelancong. Hotel One and Only Desa Rukos Resort milik Khazanah Nasional Berhad merupakan hotel yang memaparkan 100% hiasan dari kraf tangan Malaysia. Bagi menggalakkan lagi sektor pelancongan mengutamakan kraf tangan tempatan, kerajaan mencadangkan potongan cukai khas kepada hotel yang membeli produk kraf tangan tempatan dengan kos pembelian sehingga RM500,000. Sokongan berterusan kepada pengusaha industri pelancongan adalah amat penting. Wan Muhammad Ihsan yang membuka hotel kontena di Pulau Pangkor, misalnya, telah mendapat manfaat daripada pembiayaan pelancongan kerajaan untuk mengekalkan pekerja beliau semasa tempoh pandemik. Bagi membantu pengusaha pelancongan, kerajaan bercadang untuk melaksanakan inisiatif berikut. Pertama, pembiayaan pelancongan Bank Negara Malaysia dengan dana RM500 juta, termasuk meningkatkan had pembiayaan maksimum kepada RM300,000 daripada RM300,000 kepada RM500,000. Kedua, pengecualian cukai 100% diberikan ke atas pendapatan berkanun bagi pengendali pelancongan yang membawa sekurang-kurangnya 200 pelancong asing setahun atau mengendalikan sekurang-kurangnya 400 pelancong tempatan. Ketiga, pengecualian duty excise 50% ke atas pembelian kenderaan pelancong CKD bagi kegunaan kereta sewa dan pandu serta bas persiaran. Dan keempat, allowance pelaburan semula bagi projek perhotelan dan pelancongan terpilih diperkenalkan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Saya berpeluang melawat Petaling Street yang telah diberi nafas baru hasil kerjasama Think City dengan DBKL. Bagi terus mentransformasi Bandar Kuala Lumpur menjadi hub kreatif dan budaya, RM10 juta diperuntukkan kepada Think City untuk inisiatif penjanaan semula pusat bandar. Bagi menjadikan Malaysia sebagai destinasi utama pelancongan kesihatan, galakan cukai sedia ada untuk ekspor perkhidmatan jagaan kesihatan swasta akan dilanjutkan sehingga tahun 2025. Dalam masa yang sama, Malaysia Healthcare Travel Council turut disediakan RM20 juta bagi memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelancong kesihatan. Tan Sri Yang di-Pertua, bagi memastikan kemampanan kewangan kerajaan, bajet 2023 bertanggungjawab untuk merealisasikan langkah pembaharuan fiskal. Bajet ini juga komited untuk membina ketahanan negara sebagai persediaan mendepani apa jua cabaran masa hadapan. Bagi tahun 2022, asalnya diperuntukkan RM332 bilion dengan sasaran defisit 6%. Ekoran tekanan inflasi global dan peningkatan harga komoditi, kerajaan mengambil langkah responsif dengan mengawal harga barang serta menambah baik subsidi barangan pengguna. Demi melindungi keluarga Malaysia, peruntukan bagi tanggungan, bantuan dan subsidi berlonjak daripada RM31 bilion kepada RM77.7 bilion. Namun, kerajaan kekal bertanggungjawab menguruskan kewangan negara supaya perbelanjaan tambahan dipadankan dengan hasil tambahan atau penjimatan perbelanjaan lain. Dengan itu, kerajaan dapat mengawal dan mengurangkan paras defisit kepada 5.8% daripada KDNK pada tahun 2022. Walaupun bajet 2023 ditingkatkan perbelanjaan sehingga RM372 bilion, iaitu bajet terbesar dengan dasar fiskal yang mengembang, sebagai kerajaan bertanggungjawab, ia akan diimbangi dengan komitmen untuk melaksanakan konsolidasi fiskal bagi memastikan kemampanan kewangan negara. Dengan jangkaan kutipan hasil RM272.6 bilion, defisit fiskal 2023 diunjur berkurang kepada 5.5% KDNK berbanding 5.8% pada tahun 2022. Berteraskan rangka kerja fiskal jangka sederhana, paras defisit bagi 2023 hingga 2025 dijangka terus berkurang kepada purata 4.4% berbanding KDNK. Kerajaan akan terus mempergiat usaha menambah baik kedudukan kewangan dalam tempoh jangka sederhana bagi mencapai sasaran defisit 3.5% daripada KDNK seperti yang disasarkan dalam RMK 12. Seperti yang diumumkan pada bajet 2022, kerajaan bercadang memperkenalkan Akta Tanggungjawab Fiskal ataupun Fiscal Responsibility Act bagi meningkatkan ketulusan dan accountability pengurusan fiskal negara. Pelbagai sesi libat urus diadakan untuk memastikan pengubahan